Beliaulah yang menyabarkan Nabi, yang menenangkan Nabi, yang menyelimutkan Nabi. Dan beliaulah juga antara orang-orang yang menolak dakwaan-dakwaan kata-kata nista yang dilakukan oleh orang-orang Arab pada waktu tersebut, dan dia gunakan benteng untuk mereka lawan Nabi itu dengan gunakan harta benda dia. Siapa belajar tentang sirah, kita akan jumpa Siti Khadijah ni bukan orang miskin, tapi beliau adalah saudagar yang kaya. Beliau ni adalah banker. Mungkin hari ini timbul persoalan, ada orang tanya, Ustaz, boleh tak saya kerja lecturer, suami saya tukang kebun MMU. Okey, contohnya ada sepupu ataupun tidak? Satu sudut dia tak sepupu, tapi boleh tak? Tak ada masalah pun. Islam mengharuskan sebagaimana Nabi SAW. Maknanya Siti Khadijah seorang yang kaya, digelar beliau sebagai banker Arab. Siapa-siapa yang ada duit boleh pergi minta modal, ambil barang daripada dia, pergi niaga, ambil kain batik, kain zekat, buku, cecalut, kangkung, apa lagi, dijual, dapat keuntungan, dibagikan sama mata. Ini yang berlaku. Maknanya beliau saudagar yang kaya. Apa yang dia buat dengan kekayaan dia? Dia bantu perjuangan Nabi SAW. Akhir sekali tulang belakang yang paling kuat ini maka telah wafat, diambil oleh Allah. Maka Nabi sedih sangat-sangat. Ini peranan seorang perempuan di dalam Islam, seorang perempuan yang cukup hebat, iaitu perempuan yang telah melahirkan zuriat kepada Nabi SAW dan yang menjadikan dirinya sebagai benteng pertahanan kepada Nabi SAW. Kemudian yang kedua wafatnya Abu Talib, bapa saudara Nabi. Abu Talib ini pernah diceritakan bagaimana satu hari Nabi SAW minta dia untuk masuk Islam. Masuklah Islam. Dia kata, sekejap aku nak fikir. Masuklah Islam. Orang-orang Arab yang lain Quraisy datang masuk dia kata, kau sanggup kau nak tinggal di rumah nenek moyang kita? Akhir sekali dia lama. Apa dia cakap? Dia kata, minta maaf wahai Muhammad, aku sokong engkau, aku tahu kebenaran yang kau bawa, tapi aku tak sanggup nak tinggal. Nak tinggal apa? Nak tinggal pegangan nenek moyang kami sewaktu dahulu. Akhir sekali dia meninggal dalam keadaan tidak Islam. Inilah turun satu ayat kepada Nabi SAW. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ya Muhammad, kamu tak mampu pun bagi hidayah kepada siapa pun yang kamu nak, tapi Allah yang boleh bagi hidayah kepada sesiapa yang kamu nak. Kita dulu ada abang-abang kamu, ada yang junior kat sini, mungkin abang-abang kamu pernah cerita, ataupun mungkin ada siapa-siapa yang kat sini pernah kenal dengan seorang pelajar daripada sini, nama Alfred. Dulu pelajar tahun akhir dah habis dah semester yang lepas. Sekarang ni dia kerja dekat PJ Terijaya. Dia Islam dekat MMU. Islam dekat MMU. 2 hari datang bertemu dengan saya kat office. Bapak tokek judi paling besar dekat Johor. Bapak tokek judi ni. Bapak tokek judi. Bahkan dia ni anak orang kaya. Bayangkan tengok pelik nama, motor dan kereta dia semua nombor 8. Semua nombor 8. Nombor 8 ni nombor paling mahal sekali. Tapi itulah yang sebab berapa kaya. Tiap-tiap hari makan duit yang, kalau istilah kita kan, kalau kita coklat yang hanya sekadar masuk DMA bagi pun kita tak sanggup nak makan. Inilah pula tahu hasil itu datang daripada hasil yang haram. Tapi tak siapa pun boleh halang hidayah Allah nak sampai, walaupun bapak dia tu seorang yang kaya. Apa sebab dia masuk dapat hidayah? Sebab satu benda saja. Sebab apa? Sebab azan. Siapa yang pernah berkenalan dengan dia tahu. Masuk Islam di MMU ni sebab azan. Kat mana azannya? Ni, azan kat taman Bukit Borong Utama. Sewa rumah dekat Bukit Borong Utama. Tiap-tiap hari dia dengar azan. Tiba-tiba sampai ke satu tahap dia masuk azan tu seronok sangat-sangat, menenangkan diri dia. Akhir sekali dia rasa pelik. Kenapa bila dengar azan dia rasa seronok? Dengar azan dia rasa seronok, menyebabkan dia terpanggil. Akhir sekali tanya budak-budak, siapa yang saya boleh nak tanya tentang Islam. Orang kata pergilah jumpa Ustaz Najib. Sebab tu dia datang jumpa saya. Kali pertama dia datang jumpa, dia kata, Ustaz, saya nama Afrod, mungkin datang nak minta Ustaz tolong ceritakan kat saya tentang Islam. Boleh tak Ustaz tolong ceritakan? Okey, saya kata tak apa, dia pun datang dulu. Kemudian saya pun cakap pada Afrod, satu soalan dia tanya, apa sebab kamu datang? Dia pun cerita sebabnya dia dengar azan, tapi dia rasa azan itu menenangkan. Saya pun dalam hati dia kata, Masya Allah, tengok muka pun kita tahu muka orang yang hebat. Walaupun dia tak pernah solat, tapi tengok muka kita boleh kenal. Dia muka penyengah ni dia ada style dia. Kita tengok muka dia, kita tahu muka budak-budak baik.
Minggu lepas saya ceramah di Jasin. Pelajar-pelajar ramai ni dalam dewan macam ni lalu keluar. Saya kata, adik-adik, ustaz ada satu ilmu ustaz boleh kenal siapa yang solat, siapa yang tak solat subuh pagi tadi. Siapa tak solat subuh pagi tadi, sila angkat tangan. Kalau tipu, ustaz tengok muka dia, ustaz tahu dia tak solat subuh pagi tadi, ustaz panggil dia kata pentas. Daripada 600-700 orang student, boleh dikatakan 90% angkat tangan tak solat subuh. Last sekali saya beritahu, minta maaf sebenarnya mana ada ilmu boleh cap orang solat ke tak solat, saya tipu saja. Saja dia nak tengok orang solat ke tak solat. Tapi kadang-kadang boleh berlaku kita boleh tengok muka orang tu, kita tahu ada orang yang baik ataupun tidak. Baik. Jadi tengok muka yang baik. Saya kata macam ni lah, Fred. Saya tak nak cerita hari ni, tapi saya nak awak buat beberapa benda. Apa yang saya nak awak buat? Iaitu yang pertama, awak tahu tak siapakah Tuhan kami, Tuhan orang Islam? Saya kata tahu. Siapa dia? Tuhan orang Islam adalah Allah. Dia sebut Allah tu cukup pasal. Saya cukup takjub bila dia sebut perkataan Allah tu cukup pasal. Bila dia sebut Allah tu dengan pasal, saya kata Alfred, nak tak saya nak suruh awak buat satu benda? Boleh saya kata? Okey, baik. Saya kata cuba sebut perkataan Allah, tarik perkataan tu sampai dengan nada bass, sampai bergetar dada. Sebut Allah. Dia pun sebut. Bila dia sebut, saya tiba-tiba muka dia jadi merah. Saya kata dah kena dah ni. Dah kena dah. Maknanya kita punya betul tuan. Hari ni kalau kita ambil air, orang buat kajian ni, ambil 2 gelas air. Satu air tak belah kanan, satu air tak belah kiri. Tuang air. Air yang belah kanan ni kita baca zikir, sebut nama Allah, baca Al-Quran, sebut perkataan-perkataan yang baik. Air yang kat sebelah kiri ni pun kita sebut la habau, la hanat, apa lagi? Hawau, musibat. Okey, ni sebut perkataan orang Melaka ni. Sebut air yang kat sebelah kiri. Ini sebab orang Melaka. Baru-baru ni saya jumpa dengan ada seorang, dia kata dia pakar bahasa Melaka. Dia kata yang start mula perkataan lahabau dengan lahanat ni orang Tengkira kat sini. Orang Tengkira lah yang mulakan perkataan lahabau dengan lahanat. Kemudian dia kata ustaz, lahabau tu bukan kata-kata cercaan, bukan kata makian. Lahanat pun sama. Lahabau tu asal bahasa Arab. Saya kata ke mana pula bahasa Arab? Dulu di Tengkira, dia kata ramai orang Arab datang duduk kat Tengkira. Sebab tu ramai Pak Habib, Pak Syed yang duduk kat Tengkira. Lahabau ni asal daripada kalimah bahasa Arab. Orang Arab waktu tu dia terkesan, dia campur bahasa Arab campur Melayu. Bahasa Arab campur Melayu. Jadi apa? Jadi ayu. Arab campur Melayu jadi ayu. Baik. Apa dia sebut? Bila dia sebut kawan-kawan, dia akan sebut, dia akan kata la khabar engkau. Apa dia la khabar engkau? La khabar engkau tu apa khabar engkau? Kemudian dia pula masalah yang orang Melaka dia tak sebut huruf A, dia tukar jadi U, la khabar engkau. Itu jadi la khabar tu. Kemudian kawan yang dengar pula Arab pula, apa dia jawab? Dia kata la anta. Apa dia la anta? Engkau pula macam mana? Bila kali dibuang ni kat hujung tinggal T. Lahanat engkau, lahabau engkau, lahanat engkau. Itu yang kekal kat hari ni jadi bahasa yang tak elok. Sebenarnya asal dari bahasa elok kata dalam. Okay, baik. Ayat tadi yang disebut nama Allah dan disebut kataan makian, cacian. Apa berlaku? Dia orang buat kajian. Ambil mikroskop, ukur. Dalam air ni kita ada molekul. Jadi ukur-ukurnya air yang dibacakan ayat Al-Quran, air yang disebut nama Allah, molekul dia jadi cukup cantik seakan-akan batu permata yang bersinar. Ini air yang dibacakan ayat Al-Quran dan zikir ni. Dan air yang dibagi hampun, dia punya molekul dia bentuknya ukur macam-macam benda yang pelik, yang sangat tak cantik dan sangat bodoh. Ni bayangkan tengok, kalau hari-hari kita bercakap perkataan yang baik, kesan pada orang yang kita cakap. Dan kalau hari-hari kita bercakap benda yang kotor, kesan kepada benda yang kita cakapkan tu sudah pasti ada kesan. Lepas tu bila berhadapan dengan makanan dan minuman, kita disunatkan sebut nama Allah. Atas tujuan kerana nama itu memberikan keberkatan. Sebutan Allah memberi keberkatan pada sesuatu benda berbekas, kita dah kata. Bagaimana cerita hadis Nabi SAW, satu hari 6 orang sahabat makan bersama Nabi. Nabi perintahkan seorang baca bismillah dengan jari. Kemudian datang seorang Arabi duduk dengan Nabi. Kemudian kita terus makan. Bila dia makan selesai saja, Nabi pun sebut kat sahabat, kalaulah lelaki tadi baca bismillah, nescaya makanan kita akan cukup. Maknanya keberkatan pada menyebut nama Allah tadi pada makanan, minuman dan apa saja yang kita lakukan. Baik.
Akhir sekali bila disebut kataan Allah tu, dia sebut muka dia merah. Saya kata okey, sekali lagi. Awak sebut macam ni. Awak sebut kataan Allah, awak tabik kataan tadi tu sampai rasa kataan tu menjalar dekat seluruh tubuh badan awak. Dia pun sebut. Saya bagi contoh kat dia, dia kata buat macam ni. Allah. Tarik panjang tu, dia pun sebut. Bila dia sebut, muka dia jadi memang menyala muka dia. Tunduk diam. Dia kata budak memang dah menyala. Ayat tadi, soal perkataan tadi tu dah mujarab masuk ke dalam diri dia. Saya pun tanya Alfred, awak rasa seronok dengan Islam ni sebab awak dengar azan kan? Ya. Hari ni saya nak bagi awak dengar azan. Azan hak awak dengar tu azan hak grade C ni azan. Ni saya nak bagi grade A ni azan. Buka dalam YouTube, buka azan daripada Mekah dan azan daripada Madinah. Dia dengar, dia berdiam, saya dengar azan. Saya kata tak apa-apa nak pergi salah. Saya kata last, ini yang terakhir Alfred. Saya nak bukakan pada awak satu ayat Al-Quran. Saya buka surah Fussilat dalam YouTube yang dibacakan oleh Syekh Masyari Al-Afasi. Tuan-tuan, surah Fussilat ni surah yang cukup hebat. Bapa Al-Quran semuanya hebat. Surah Fussilat ini saya bukakan pada dia kerana ada cerita di sebalik surah Fussilat ini menyebabkan dua orang sahabat Nabi masuk Islam disebabkan surah ini. Antaranya Utbah bin Rabi'ah. Bila Nabi bacakan surah Fussilat ni sampai ayat yang ke-13, dia angkat tangan letak kat mulut Nabi, dia kata cukup Muhammad, aku dah tak boleh dengar lagi Al-Quran. Kerana seolah-olah ayat tadi menikam-nikam dada dia, menyebabkan dia masuk Islam lepas tu. Apa berlaku pada Al-Quran? Dia dengar Al-Quran, tiba-tiba sampai ke satu keadaan dia menangis kat depan saya. Menangis dengan Al-Quran. Orang yang tak pernah dengar Al-Quran, sekali pertama dengar Al-Quran boleh menangis. Tak kehebat. Ini kehebatan Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan kepada kita. Sebab itu bila kita nak membicarakan cerita tentang Isra dan Mi'raj ni, cerita Isra dan Mi'raj ni cerita yang pelik. Cerita yang cukup pelik. Bila cerita yang pelik, kadang-kadang kita hari ini kita suka cari benda yang pelik-pelik, tapi pelik yang tak sampai ke tahap kita membesarkan Allah. Ada tempat yang buat ceramah Isra dan Mi'raj, tajuk besar dia Borak. Okey. Maknanya dia fokuskan tentang borak. Dalam banyak-banyak cerita Isra Mi'raj, kenapa hanya difokuskan pada borak? Sedangkan borak itu hanyalah sekadar kita katakan sampingan sahaja. Sedangkan fokus yang paling sebenar dalam Isra dan Mi'raj bukan kisah berkaitan tentang borak tadi. Baik. Ada satu kes berlaku di Pendang Kedah. Di Pendang Kedah 3-4 tahun yang lepas. Satu surau tiba-tiba orang terjumpa kain sejadah tu duduk dalam keadaan macam seakan-akan orang sedang bersolat. Kain sejadah bertengkek macam orang solat ni. Gerak komputer satu kampung, riuh gerak. Sampai tu imam datang surau, kunci surau dekat kerja orang masuk ni sebab kain sejadah bersolat. Panggil TV3 datang. TV3 datang ceramah seorang makcik daripada kampung Pendang Kedah. Apa pandangan makcik? Makcik tengok kain sejadah duduk dalam keadaan seakan-akan bersolat. Apa kata makcik dia pernah kena? Itulah makcik tak sangka Allah nak tunjukkan makcik dengan bahasa Kedah dia. Makcik tak sangka dia nak tunjukkan makcik. Dia kata apa tahu, apa tengok ke dah. Dia kata makcik dah tengok ni dengan 2 biji mata makcik. Makcik tengok ke sejarah tu, memang betul-betul macam orang solat. Dia kata syukur sangat-sangat kat Allah kerana tunjukkan makcik ke sejarah tu. Kata makcik ni kena pelik tengok ke sejarah solat ni. Baik. Akhir sekali orang tanya saya satu soalan. Ustaz, boleh tak Ustaz kejadian, apa pandangan Ustaz kejadian bertenggek kat lantai? Saya kata boleh ke? Dia kata boleh lah Ustaz, mana tak pernah berlaku kat Malaysia tiba-tiba ke sejadah boleh bersolat. Saya kata bergerak tak ke sejadah tu? Tak bergerak. Macam mana ke sejadah tu duduk kat lantai? Saya kata tu bukan pelik. Kalau nak tengok pelik tak pelik, kita kena pelik pada syarak, pelik pada Islam. Apakah maksud pelik pada Islam? Pelik pada Islam ni diartikan dalam ilmu akidah amrun khariqun lil 'adah, benda yang berlawanan dengan adat, itu benda yang cukup pelik. Setiap benda yang berlawanan dengan adat itu benda yang pelik. Contoh, Ustaz Lutfi, biasa orang nak datang ke masjid, orang berjalan kaki, naik kenderaan. Kita datang malam ni ceramah, naik kenderaan, berjalan kaki dan sebagainya. Tiba-tiba Ustaz Lutfi datang kat sini, terbang daripada rumah dia, terbang macam Superman datang kat sini. Ini pelik. Sebab tak pernah buat oleh orang. Sebab apa manusia tak boleh buat, tiba-tiba dia boleh buat. Ataupun ada orang berjalan dengan kaki, tiba-tiba ada pula orang yang lain. Contohnya abang kita kat sini, Syakir, dia berjalan pakai hidung. Lagi-lagi dah pelik. Sebab orang tak pernah buat. Ini benda yang pelik. Itu kan. Pelik juga. Atau kita pun kadang-kadang berlaku juga pelik dalam masyarakat ni.
Apa lagi yang pelik? Pelik contohnya kat atas pakai tudung, kat atas pakai tudung, tapi kat bawah ni buka pula. Itu lagi-lagi pelik. Ada satu penyakit yang kata viral kat Malaysia apa? E. coli. Sebutan dia E. coli, tapi saya panggil E. coli. Okey. Sebab apa E. coli? Sebab pakai baju sampai dah nampak coli pun nampak. Ni pelik juga tu. Benda yang dalam, duduk dalam tapi seakan-akan dia tunjuk kat luar. Saya kata pakai terus kat luar, tunjuk kat orang terus, dah lama tunjuk sangat. Saya betul pun tengah cakap, saya tak pernah kenal apa itu G-string. Tahu G-string kan? Tak tahu apa koman, nak cerai lah apa ngaji MU, tak tahu G-string itu apa. Saya tak pernah kenal G-string itu apa, melainkan setelah saya masuk MU, budak-budak lain kelas. Ustaz, tengok apa? Tu. Dia kata apa dia? Ada seorang pelajar perempuan duduk kat dalam ni CRC, duduk kat atas meja duduk macam tu. Tengok Ustaz, tengok apa? Saya kata, yalah dah tengok apa? Tengoklah dia pakai apa? Dia pakai apa? Dia kata tu warna merah. Kita pun tengok merah. Apa masalah? Dia kata itu G-string Ustaz. Orang pakai G-string dia kena tunjuk ke orang. Pelik tak? Nama pun dah seluar dalam. Maknanya dalam dia benda kat dalam. Tiba-tiba seluar dalam dia pakai tu, dia mesti kena tunjuk. Bila dia duduk, dia mesti kena tonggek sikit. Sebab apa? Dia nak tunjukkan dia punya G-string dia. Aku pakai G-string dengan penuh rasa bangga. Ini yang pakai tudung ni, pakai G-string. Sebab tu, pelik tak? Pelik. Benda yang pelik. Jumpa abang-abang kita pukul 2 pagi tengah malam. Pukul 2 pagi tengah malam. Pakai naik motor. Jumpa kat kedai mana-mana mamak kat depan pukul 2 pagi. Kita balik tiba-tiba mungkin kawan-kawan kat meeting pukul 2 pagi. Tiba-tiba jumpa sahabat-sahabat kita, abang-abang kita lelaki. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tengok pakai jaket tebal. Tebal jaket. Allah Ustaz, sejuk. Kat bawah pakai seluar pendek. Saya pun tanya, kau ada akal atau tidak? Dia kata, kenapa Ustaz? Kau cakap sejuk kau pakai jaket, tapi bawah kau pakai seluar pendek. Ini orang pelik kan ni? Ini pelik. Ini pelik, tapi pelik pada satu bab. Tetapi pelik yang kita nak ceritakan ni pelik pada agama dan pada akal manusia tak boleh buat. Ini kepelikan. Apa kepelikannya? Peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah merupakan satu kepelikan yang cukup pelik. Sebagaimana yang Nabi sebut amrun khariqun lil adah, benda yang berlawanan dengan adat. Contoh macam mukjizat yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, karamah yang diberikan kepada para wali. Itu adalah benda yang pelik. Baik. Sebelum berlakunya kejadian ini, kematian Abu Talib, kematian Siti Khadijah, Nabi rasa sedih sangat-sangat sehingga tahun itu dinamakan tahun Amul Hazni, tahun duka cita. Selepas tahun itu berlaku pula keadaannya apa berlaku? Kepungan ekonomi, sekatan ekonomi kepada Nabi SAW dan kepada orang Islam yang berada di Mekah. Sampai ke satu tahap ada rumah-rumah yang terdengar suara tangisan kanak-kanak kerana tak dapat makanan. Kamu tengok tak apa yang berlaku di Syria hari ini? Ada satu gambar dalam Facebook, ada dalam media masa sekarang ditunjukkan gambar seorang budak lelaki sedang menghisap apa nak bagi istilah, senang kita hisap tetek anjing. Budak lelaki hisap tetek anjing kerana pun tak ada makanan, nak makan sampai disangkut dia menyentuh tetek anjing. Sanggup dia kerana tak ada makanan. Ada satu kawasan dinamakan kawasan Hama di selatan Syria tu, sampai ke tahap mereka tangkap kucing, sembelih kucing dan makan kucing kerana tak ada makanan, disebabkan oleh pada peperangan yang meletus di Syria ini. Dan itulah juga yang berlaku kepada Nabi SAW, keadaan yang cukup teruk sehingga datang sahabat-sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ala tastaghfiru lana, ala tad'u lana, wahai Rasulullah, kenapalah tak minta doa untuk kami, kenapalah tak minta pertolongan daripada Allah? Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi, sabran, sabar kamu, dia kata. Umat-umat yang sebelum daripada kamu lebih dahsyat lagi mereka diuji. Nabi baca, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Manusia, kamu belum lagi dinamakan orang yang beriman, melainkan kamu diuji terlebih dahulu. Fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sedangkan sebelum ini umat-umat yang terdahulu daripada kamu, mereka telah diuji dengan dahsyat. Dan daripada ujian itu kita dapat kenal siapakah orang yang benar dan siapakah orang yang dusta pada agama. Uji baru Allah tahu kita ni benar atau kita tak benar. Apa ujian yang Allah beri kat kita di Malaysia? Ujian kita ni ujian yang paling simple Allah bagi. Di Palestin ujian susah orang Yahudi. Di Malaysia ujian kita bukan ujian susah, tapi ujian kesenangan. Senang yang teramat sangat.
Hari ni pelajar-pelajar kita nak makan bersama lagi, dia boleh pilih. Nak makan apa, tak suka makan ni, dia boleh makan tu. Tak suka yang tu, dia boleh ambil yang ni. Maknanya pilihan kita masih boleh buat. Sebab tu ujian yang Allah berikan kepada kita adalah ujian senang. Dan bahayanya ujian senang ni satu saja. Tahu buruk, tahu buruk. Gerol. Buruk, monyet. Monyet tahu monyet. Monyet bila datang dia duduk kuat. Datang kuat, dia duduk datang pokok, apa dia buat? Pegang pokok tu kuat, tak jatuh punya. Tapi bila datang angin sepoi-sepoi bahasa pus. Apa berlaku? Dia depuk, dia jatuh kat bawah sebab dia sedap kena angin tadi. Kita ni pasien buruk betul lah ni. Pasien buruk yang kena angin sepoi-sepoi bahasa ni, dah kena angin sepoi-sepoi bahasa tadi panas ni. Dia kena angin kipas sejuk, jadi dia dah mula lentuk, debuk jatuh. Sebab sedap sangat-sangat. Dan apa yang kita alami hari ini adalah disebabkan ujian. Iaitu Allah berikan ujian kesenangan. Nabi diuji dengan benda yang paling teruk, sekatan ekonomi. Dakwah tak boleh diteruskan. Akhir sekali Nabi keluar daripada Mekah pergi berdakwah ke Taif. Apa berlaku kat Taif? Akhir sekali Nabi bukan dapat permaidani merah, Nabi tak dapat layanan, melainkan Nabi dimaki hanguk, dilontarkan dengan batu sampai berdarah Nabi SAW. Dan yang melindungi Nabi pada waktu tersebut adalah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah bawa Nabi melarikan diri daripada Taif, berlindung kat satu kebun seorang lelaki yang bernama Rabi'ah. Waktu dalam kebun itulah apa yang Nabi buat. Inilah benda yang Nabi tunjukkan kepada kita. So, siapa yang diuji, semua kita ada ujian, dan setiap ujian itu kat mana tempat nak kembalikan semula kepada Allah SWT. Nabi angkat tangan, kata Zaid bin Harithah, aku tak pernah tengok pun Nabi berdoa sebagaimana hari itu Nabi berdoa. Nabi berdoa, Nabi angkat tangan sehingga nampak ketiak Nabi. Maknanya sungguh-sungguh Nabi berdoa ni. Kita kadang-kadang berdoa ni tangan letak kat atas bawah ni. Nak minta macam tak minta saja. Tapi Nabi berdoa, Nabi angkat tangan sambil melihat ke langit, pohon kat bawah, sambil merayu-rayu, sambil menangis. Apa yang Nabi minta? Allahumma inni ashku ilaika dha'fu quwwati. Ya Allah, aku nak mengadu kepada Engkau betapa lemahnya aku pada hari ini. Sebab tu kita manusia ni kemampuan kita terhad. Antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghani. Manusia kamu fakir. Kita semua yang ada kat sini fakir. Apa maksud fakir? Bukan miskin harta. Kudrat kita, kemampuan kita, semua kita terhad. Maka kuasa yang hebat Allah. Wallahu huwal ghani. Allah lah yang paling kaya. Walillahi mirathus samawati wal ardh. Dan bagi Allah itu segala benda yang ada di langit dan di bumi. Maka pelik manusia yang lemah, yang datang daripada keadaan yang hina, tiba-tiba tak minta pada Allah SWT. Minta pada Allah. Nabi tunjukkan Nabi minta. Bila Nabi minta pada Allah, apa yang berlaku? Allah turunkan bantuan kepada Nabi SAW pada waktu itu juga. Iaitu yang pertama sekali, disebabkan doa Nabi itu, Allah berikan satu kegembiraan pertama. Apa kegembiraan pertama yang Nabi dapat? Iaitu seorang lelaki yang bernama Adas. Seorang lelaki kulit hitam bernama Adas. Dia tengok Nabi dalam keadaan compang-camping, duduk kat dalam kebun. Dia rasa sedih. Apa dia buat? Akhir sekali dia datang bawa buah anggur. Bawa buah anggur pergi dekat Nabi SAW. Sampai kat Nabi, dia kata, Tuan, ini buah. Tuan, saya kasih, minta berikan pada Tuan. Makanlah. Saya tengok Tuan ni kesian sangat-sangat tengok ni. Ambil makan. Apa yang Nabi SAW buat? Nabi ambil buah anggur. Sebelum Nabi masukkan buah anggur ke dalam mulut, apa Nabi buat? Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke dalam mulut. Adas tengok, tercengang. Apa yang dia baca? Dan sekali dia tanya, apa yang dibaca? Nabi SAW tak jawab, tapi Nabi tanya dia balik, kamu dari mana? Saya datang daripada satu kampung. Kampung mana? Dia pun sebut kampung nama sekalian. Oh, dia kata kampung itu ada seorang lelaki yang bernama Yunus bin Matta. Dia kata, macam mana kau kenal? Aku kenal kerana lelaki itu adalah Nabi, dan aku juga adalah Nabi. Aku saudara kepada orang lelaki tersebut. Maka kata Adas, dia kata, sudah pasti engkau seorang yang hebat. Maka hari ini aku beriman kepada engkau. Sujud daripada Nabi SAW dan terus beriman pada waktu tersebut. Kegembiraan pertama hasil daripada doa Nabi SAW. Tengok kesan dia. Baik, kesan yang seterusnya, Nabi pulang ke Mekah. On the way ke Mekah, sampai dekat berdekatan dengan Mekah, Nabi berlindung dekat satu tempat.
Pada waktu tersebut tempat itu adalah salah satu kebun kurma punya seorang sahabat. Saya tak ingat nama dia. Sekarang ini tempat itu adanya dijadikan masjid jin. Siapa yang pernah pergi kat sana dia tahu tempat itu adalah masjid jin. Sampai kat itu apa Nabi buat? Nabi ni orang yang tak putus harapan dia dengan Allah. Kat mana-mana tempat, maka semua tempat-tempat yang Nabi pergi, maka Allah lah yang letakkan tempat yang paling tinggi. Setiap tempat yang berhenti, nama Allah tempat yang pertama sekali Nabi SAW sebut. Apa yang Nabi buat? Nabi solat. Solat belum disyarat, tapi Nabi solat yang terdahulu, iaitu solat 2 rakaat. Apa yang Nabi buat waktu tersebut? Nabi bacakan surah Al-Alaq, surah yang pertama diturunkan kepada Nabi SAW. Waktu Nabi baca, tiba-tiba ditakdirkan Allah turunkan wahyu kepada Nabi. Allah ceritakan apakah kejadian yang berlaku ketika mana Nabi sedang baca Al-Quran. Surah Jin, ayat pertama. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih. Kata Allah dalam Al-Quran, wahai Muhammad, kau pergi cakap ke orang-orang Mekah, sesungguhnya ketika mana engkau berada di sini, aku telah wahyukan kepada engkau, aku ceritakan kepada engkau, ada segerombolan jin datang dan dengar bacaan Al-Quran yang engkau bacakan, dan mereka mengatakan, inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami dengar Al-Quran dan kami merasakan Al-Quran cukup hebat memberi bekas pada hati kami. Tengok, jadi bagaimana Al-Quran itu memberi bekas. Pada jin Al-Quran memberi bekas. Tiba-tiba kita tak rasa apa-apa kalau kita dengar Al-Quran. Bahkan ketika mana dibacakan Al-Quran, kita boleh bercakap, kita boleh bersembah, kita boleh bergurau sedar. Sikit pun kita tak rasa risau pada Al-Quran yang diturunkan. Pernah baca dalam Al-Quran satu ayat, saya tak ingat ayat yang berapa surah apa. Tapi Allah ceritakan bagaimana keadaan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu turunnya Al-Quran. Wa idza unzilat fihi suratun tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq. Bila turun ayat Al-Quran daripada Allah Subhanahu wa taala, kamu akan dapat lihat sahabat-sahabat Muhammad, air mata mereka bercucuran keluar daripada mata kerana mereka mengetahui tentang kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Tengok, dengar Al-Quran menyebabkan hati mereka tersentuh sehingga mengalirkan air mata. Kita hari ini kita dengar Al-Quran, kita tak rasa apa-apa. Apa sebab? Ni hati kita dah ada lapisan. Kenapa lapisan itu berlaku? Banyak dosa. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfalaha. Manusia, kenapa kamu tak nak ambil faham tentang Al-Quran? Ataupun hati kamu dah ada satu lapisan. Maknanya sebab apa kita tak terasa dengan Al-Quran? Sebab dah ada satu lapisan yang dah tutup hati kita. Kita dengar Al-Quran, kita tak rasa apa-apa. Bayangkan tengok yang konon-kononnya kita dah sebut hari ini, sebaik-baik jin, sejahat-jahat manusia. Kemudian pula sejahat-jahat manusia, sebaik-baik jin. Itu kata-kata yang bohong, mana dibuktikan dengan Al-Quran. Jin sekali dengan Al-Quran boleh beriman. Sebab tu kalau orang kena histeria, apa kita nak buat? Baca ayat Al-Kursi, dia boleh takut. Hanya sekadar baca Al-Quran. Kalau kita pula, kita bukan jin ni, berlaku apa-apa keadaan, kita baca ayat Quran, dia tak rasa apa-apa pun. Ini kehebatan. Maka Nabi rasa keseronokan yang Nabi dapat anugerah yang kedua, iaitu Allah jadikan jin beriman kepada Nabi dalam keadaan manusia tak nak beriman. Allah berikan sedikit demi sedikit kebahagiaan kepada Nabi. Yang ketiga, kedatangan Jibril alaihissalam mengatakan, wahai Muhammad, kalau engkau nak, Allah perintahkan aku datang. Kalau engkau nak, boleh saja kami ambil bukit. Bukit ini kami campurkan ke atas kepala orang-orang yang beraniaya kepada kau. Tapi Nabi menolak dengan Nabi mengatakan, Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah umat aku, semuanya mereka tak mengetahui. Sampailah Nabi sampai ke Masjidil Haram, sehingga Nabi di-Isra dan di-Mi'rajkan malam tersebut. Maknanya melalui fasa-fasa permulaan Nabi diuji, Nabi minta doa. Dengan doa Nabi itulah menyebabkan Nabi diberikan satu anugerah yang cukup hebat, anugerah Isra dan Mi'raj. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita masuk ke yang seterusnya.